Oke guys, hari ini saya nak sharekan kepada korang kenapa saya masih menggunakan DJI Osmo Pocket pada tahun 2020. Tapi sebelum tu, kita intro dulu. Oke guys, bertemu lagi bersama saya JBL, dan yang masih baru dengan channel saya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Oke, yang sudah subscribe, welcome back to my new video. Ini saya nak sharekan kepada korang kenapa saya masih membeli dan menggunakan DJI Osmo Pocket, sedangkan device ini telah dikeluarkan pada tahun 2018. So, saya tak akan buat full review berkenaan dengan DJI Osmo Pocket. Kalau korang nak tahu spek DJI Osmo Pocket, korang boleh search kat YouTube, korang tengok Osmo Pocket review, sebab saya rasa dah banyak dah YouTuber yang telah buat review berkenaan dengan DJI Osmo Pocket. Akan review kelemahan dan kebaikan DJI Osmo Pocket untuk kegunaan pada tahun 2020, dan ini hanya pendapat saya. So, dalam video saya ni saya akan bagikan kepada 3 kategori, iaitu pertama saya akan review dia punya kekuatan, yang kedua kelemahan, dan yang ketiga bagaimana kita nak tackle kelemahan pada DJI Osmo Pocket. So stay tune guys. Oke, yang pertama sekali kenapa saya masih menggunakan DJI Osmo Pocket. Oke, yang paling penting sekali bagi saya dan bagi kegunaan saya adalah DJI Osmo Pocket dia boleh shoot 4K in 60 fps. Mungkin bukan semua orang yang akan gunakan 4K 60 fps. Certain orang saja yang akan gunakan 4K 60 fps. So bagi saya akan menggunakan 4K 60 fps. Kebiasaannya dan kegunaan saya untuk DJI Osmo Pocket, saya biasa shoot cinematic video. Ini yang saya belajar daripada YouTuber yang berjaya, contohnya Peter Lindgren, Peter McKinnon, Potato Jet. Oke, semua YouTuber ni mesti korang kenal. Selain daripada korang menggunakan slow motion mode pada kamera korang, untuk mendapatkan efek slow motion, korang juga boleh shoot high frame rate. Korang shoot 60 fps and higher, dan apabila pada post editing, korang akan reduce speed kepada 40%, dan korang akan lihat dia punya hasil. Slow motion effect sangat-sangat smooth. Yang perasan pada video-video yang pernah saya upload, bagaimana saya buat slow motion effect dan speed ramping. Saya shoot 60 fps, selepas itu pada post editing nanti saya akan reduce 40%, dan macam itulah saya buat saya punya slow motion effect. Kenapa saya masih memilih DJI Osmo Pocket untuk tahun 2020 adalah kerana dia punya size. Oke, ini adalah smartphone saya, dan ini adalah DJI Osmo Pocket, dan korang boleh lihat betapa kecilnya DJI Osmo Pocket berbanding dengan smartphone saya. Oke, dengan size sebegini, korang tak akan rasa berat, korang tak akan rasa menjengkelkan sekiranya korang letak dalam poket korang. Oke, selain itu, benda ini sangat kecil. Korang tak akan rasa pun yang korang tengah pegang sebuah kamera. Sebab kalau korang tengok, ni, satu tapak tangan pun dah cukup untuk saya genggam. Dan apabila korang travel, korang tak perlu risau nak bawa kamera rig yang pelbagai jenis. Korang tak perlu nak bawa korang punya gimbal, korang tak perlu nak bawa korang punya lens yang banyak-banyak. Korang hanya perlu bawa DJI Osmo Pocket, letak dalam poket, ataupun letak dalam bag, ataupun letak dalam pouch bag korang. Benda ni tak memakan space yang banyak. Satu lagi sebab kenapa saya suka gunakan DJI Osmo Pocket pada tahun 2020 adalah benda ini senang untuk digunakan. Oke, kenapa saya kata senang? Oke, saya akan tunjukkan. Yang pertama, korang keluarkan daripada bag korang, dari pouch korang ataupun dari poket korang. Yang kedua, buka pin. Yang ketiga, cabut. Yang keempat, on. Oke, korang dah boleh shoot apa yang korang nak shoot. Dan selain daripada menggunakan GoPro, korang boleh gunakan ini juga, sebab benda ini dah ada gimbal. So korang tak perlu risau nak dapatkan footage yang stable, sebab benda ini memang dah stable. Dan benda ini juga save time. Contohnya, masa korang tengah travel, tiba-tiba ada satu momen yang korang rasa korang perlu record. So korang hanya keluarkan benda ini, keluarkan dari poket, lepas tu keluarkan dari casing, tekan on button, and then korang dah boleh shoot, dan korang dah boleh dapat momen yang korang nak record tadi. Simple.
Korang yang gunakan kamera rig yang pelbagai jenis yang canggih apa semua, korang kena bawa ke hulu ke hilir. Dan benda tu bukannya ringan, berat juga. Lepas tu sekiranya korang terjumpa momen yang korang nak rekod tapi korang tak ada benda ni, korang hanya ada kamera rig yang canggih, so korang kena keluarkan gimbal korang. Lepas tu korang pasang dia punya aksesoris, contohnya pasang tripod, pasang dia punya stabilizer. Lepas tu korang ambil kamera, korang kena balance lagi korang punya kamera. Lepas itu korang nak shoot, momen yang korang nak shoot dah berlalu, so korang dah rugi. So kalau korang ada benda ni, korang keluarkan dari poket, on, dah shoot, korang dah dapat apa yang korang nak. Tapi sekali lagi, ianya subjektif. Mungkin ada yang tak suka gunakan benda ni sebab ianya terlalu kecil, dan mungkin ada yang suka benda ni sebab benda ni dia sangat simple and padat, senang nak digunakan. Okay, sekarang ni saya nak cerita pula kelemahan DJI Osmo Pocket. Okay, yang pertama sekali adalah dia punya bateri. Built-in bateri Osmo Pocket dia tak besar, tak sampai 1000 mAh, cuma 875 mAh kalau tak silap saya. So kalau korang shoot 4K 60 fps memang akan memakan bateri lebih cepat dan device korang akan jadi panas. So kita tak akan tahu bila benda ini ataupun bila bateri ini akan habis dia punya lifespan, sebab kita tak boleh tukar dia punya bateri. So kalau bateri dia dah tak berapa bagus, mungkin benda ini pun akan shutdown, kita tak tahu bila. Okay, kelemahan yang kedua bagi saya adalah dia punya ni, focal length untuk DJI Osmo Pocket sangat-sangat kecil. Okay, untuk DJI Osmo Pocket dia punya focal length cuma 80 darjah sahaja. So kalau 80 darjah, kalau korang vlogging gunakan benda ini, maybe korang hanya boleh lihat korang punya muka sahaja, tapi pada background korang mungkin susah orang nak lihat. Dan ini adalah turn down yang paling ketara sekali untuk DJI Osmo Pocket. Okay, DJI Osmo Pocket dia tak ada Wi-Fi dan tak ada Bluetooth. So bagaimana device yang dikeluarkan pada tahun 2018 tak ada Wi-Fi dan Bluetooth? Bagaimana device secanggih ini boleh terlepas daripada tidak built-in Wi-Fi dan Bluetooth module? Kalau korang perasan, semua device yang dikeluarkan 2018 ke atas semestinya mempunyai built-in Wi-Fi dan Bluetooth, sebab benda ini akan connect kepada device yang lain. Contohnya kita connectkan kepada device kita kepada smartphone supaya kita boleh fully utilize dia punya kelebihan. Tapi DJI Osmo Pocket dalam kotak mereka akan sediakan dua jenis USB. Okey, ini adalah untuk iOS dan ini adalah Type-C untuk Android. Dengan ini korang boleh connect DJI Osmo Pocket korang kepada smartphone korang. Okey, itu adalah antara kelemahan yang terdapat pada DJI Osmo Pocket. Dan bagaimana diorang tackle kelemahan diorang? Okey, untuk focal length yang kecil, saya ada satu lens yang mungkin boleh menyelesaikan masalah tersebut. Okey, ini adalah DJI Osmo Pocket saya. So, saya beli wide lens khas untuk DJI Osmo Pocket. Ini adalah keluaran produk daripada Ulanzi. So, bagaimana korang letakkan benda ni? Macam ni saja. Okey, ini adalah DJI Osmo Pocket korang. Korang cuma stickkan saja. Sebab benda ini dia ada magnet. So tekan. So dia macam ini. Okay, untuk ultra wide lens ini ianya mampu mengubah focal length daripada 80 darjah ke 120 darjah. So untuk kelemahan dari segi bateri pula, korang boleh plug in power bank korang, lepas tu korang boleh shoot video pada masa yang sama. Mungkin ini tidak berlaku pada device yang lain, tapi untuk Osmo Pocket saya dah cuba hari tu, so benda ini boleh. So sekiranya time korang shoot tiba-tiba bateri Osmo Pocket korang low battery, so korang boleh ambil power bank korang, tapi korang kena gunakan Type-C sebab DJI Osmo Pocket dia gunakan Type-C. Korang cuma perlu connect power bank korang dan plug in kan power korang pada DJI Osmo Pocket dan korang boleh shoot seperti biasa. Okey, untuk ketiadaan Wi-Fi dan Bluetooth, okey, DJI Osmo Pocket ada menawarkan satu aksesoris iaitu Wi-Fi module. Okey, korang boleh beli Wi-Fi module tersebut dan korang boleh connect di bawah ini.
dan korang akan boleh kontrol korang punya Osmo Pocket daripada smartphone korang tanpa korang menggunakan benda ini. Tapi Wi-Fi modul tersebut bukannya murah. Hanya Wi-Fi modul tersebut saja harga dia kalau tak silap saya RM200 Malaysia. So yang mampu beli korang boleh beli, tapi untuk kegunaan saya setakat ni saya rasa saya belum lagi memerlukan benda tersebut, so saya tak akan beli. Saya hanya perlukan ini dan ini. Cukup. Okay guys, overall device ini dia ada pros and cons juga. So sekali lagi ianya bergantung kepada individu bagaimana diorang nak gunakan Osmo Pocket. So bagi yang travel, saya rasa benda ini amat sesuai bagi korang. Bagi yang profesional videographer dan fotografer, mungkin device ini boleh dijadikan sebagai korang punya spare device in case kamera korang tiba-tiba broke down ataupun bateri korang habis. So korang ada benda ini, so korang boleh juga record menggunakan DJI Osmo Pocket. Okay, bagi yang suka vlogging, saya rasa benda ini recommended. Sebab kenapa? Korang akan dapat resolution yang sama pada kamera belakang dan kamera depan. So bagaimana korang hanya flipkan kamera, dah korang dah boleh vlog. Macam tu saja gunakan benda ini. Kalau korang vlog guna smartphone pun boleh juga, tapi smartphone di belakang lain sensor, di depan pun lain sensor. So mungkin kualiti video korang tak sama, tapi kalau korang gunakan benda ini, kualiti video korang semua sama. So saya punya conclusion, DJI Osmo Pocket ni masih lagi relevan untuk tahun 2020. Okay, yang mampu nak beli Osmo Pocket tu korang boleh beli. Yang tak mampu, korang hanya boleh stick kepada smartphone saja. Tak ada masalahnya, tak ada salahnya kalau korang vlog guna smartphone. Sama saja. Sekarang ni pun saya tengah record menggunakan iPhone 7 saya. Okay, bagaimana korang nak shoot video itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Bagaimana korang setting korang punya kamera, bagaimana angle kamera yang korang gunakan. So sekali lagi, siapa yang nak dapatkan Osmo Pocket, korang boleh beli, saya recommend. Kalau yang korang tak nak gunakan Osmo Pocket, itu pun terpulang kepada korang. Sebab benda ini juga subjektif. Financially kita tak sama, ada yang mampu dan ada yang tak mampu, dan korang kena tanya pada diri sendiri. So sekiranya korang ada benda yang korang nak share, korang ada benda yang nak tanya, korang boleh komen pada ruangan komen yang disediakan. So guys, itu saja. Thanks for watching. See you guys on the next video. Ciao.